Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Dr. Ban Naim, Menteri Agama, Timbalan Menteri Saudara Muhammad Azlan, tetamu kita yang akan menyampaikan tazkirah, Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Lokman, Tan Sri pula, Datuk Johan. Saya tak nak bagi bayangan apa-apa, cukup kebetulan. Dan semua rakan-rakan yang hadir, terima kasih. Kita teruskan. Saya ucap terima kasih kepada Biro Agama. Kementerian juga telah menjalankan, dan semalam saya berikan usul cadangan supaya semua jabatan kementerian, agensi melaksanakan program Ihya Ramadan ini yang berterusan, tidak one off, dan ini rundingan terus. Dan supaya kita dapat memanfaatkan, semalam di masjid dalam melancarkan ini saya tekankan keperluan kita memanfaatkan Ramadan ini, meningkatkan kesedaran, kefahaman. Kita dalam agama ini satu hal yang penting, dia tidak menganjurkan orang lain saja, dia mesti bermula daripada diri kita. Sebab itu kekuatan Ramadan ini, ulama-ulama sebut ini sebagai madrasah atau tarbiyah ruhiyah. Jadi satu bulan ini, sama dia mufti ke, dia menteri ke, lebih-lebih lagi KSP, semuanya kena masuk balik madrasah. Tidak ada seorang yang terkecuali. Maknanya dia gilap semula kekuatan dalaman kita, kekuatan iman kita. Ini yang disebut tarbiyatur ruhiyah atau madrasah ruhiyah. Jadi tetapi kekuatan keistimewaan Ramadan ini tentunya ramai syekh-syekh dari sini ni ada keunikannya. Sebab tu semalam saya sebut, walaupun orang kata Ramadan ini macam intermittent fasting sekarang ni kami, ada yang kata for diet, ada yang kata macam-macam lah, Kita tak nafikan ada keistimewaan masing-masing, tetapi keistimewaan Ramadan bagi kita ini, kita tak nafikan tradisi puasa itu bagi umat-umat terdahulu. Kita tahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi jelas perintah puasa seperti mana dilakukan oleh umat terdahulu. Ini message universal daripada awal. Tidak menafikan kebaikan umat terdahulu walaupun tidak semestinya ikut syariat Islam. Bedanya apa? La'allakum tattaqun. Itu susahlah nak sampai ke darjat. Sebab itu kalau setengah kata selamat menunaikan ibadah Ramadan, mudah-mudahan sampai ke darjat atau martabat takwa. Itu dia punya susulan dia. Dia bukan saja puasa supaya dapat kurangkan berat badan ataupun lebih menjaga kesihatan, itu sampingan. Tetapi kalau Allah Quran itu la'allakum tattaqun. Saya ingat rencana awal dulu Profesor Muhammad Hamidullah. Muhammad Hamidullah ni sarjana ulama terkenal di India, tetapi bertugas lama sebagai kepala markas Islam di Paris, saya ingat tahun 40-an 50-an. Dan dia menulis satu rencana ringkas tapi sangat mendalam. Saya ingat lagi masa di kampus kita edarkan kepada pelajar masa itu. Why fast? Dia bagi pengertian dan dia bagi ini soal konteks. Semua tamadun besar dunia, semua agama itu menganjurkan satu bentuk puasa. Maknanya ini
satu message universal yang sangat kuat. Cuma dia kata tentang spiritual journey, spiritual experience. Jadi kalau kita nak kaitkan yang lain tu, saya ingat tidaklah begitu kuat kerana kekuatan itu spiritual. Nanti semalam saya dengar Mufti ulas ini sangat mendalam. Itu yang disebut oleh Muhammad Hamidullah why fast, ya. Saya tak tahu, dia kalau Google tengok boleh print out, boleh ada. Very interesting article. It's an old article, tetapi dia meaningful. Kerana saya ingat lagi, itu tradisi kalau masa saya mahasiswa itu, dia lain budaya dia. Ya. Maka saya mulakan macam tak ada yang pakai tudung, tak ada. Dan Assalamualaikum pun pelik. Ya. Assalamualaikum selalu ustaz je. Macam kita tak patut Assalamualaikum tu untuk ustaz saja. Itu budaya pada ketika itu. Ya. Jadi untuk menyebarkan risalah mengenai puasa itu tidak jangan dianggap seperti biasa sekarang orang assume. Bukan maknanya kawan-kawan saya masa itu tak puasa, dia puasa. Tetapi dia tidak fikir kegiatan dakwah itu selari dengan modern university. Ini soal lain. Jadi perubahan itu berlaku, dan sebab itu pada ketika itu pendekatan yang lebih bermakna, berkesan adalah memberikan risalah dalam bahasa Inggeris yang dikupas oleh sarjana dengan penjelasan yang baik. Seperti mana juga soal etika, saya sebut madani, kita sebarkan rencana surat yang Warqah Sayyidina Ali kepada Malik Ashtar. Sedih juga cerita Malik Ashtar ni, dia ditugaskan sebagai gubernur Mesir. Dia tak sempat jadi gubernur. Tapi Warqah tu dia terima, lepas tu dia wafat sebelum itu. Tapi Warqah itu menekankan soal apa? Akidah, soal nilai, soal ethics in governance, soal tanggungjawab pimpinan, soal pengurusan yang baik, soal tata kelola yang baik, soal sikap yang menentang penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Itu ditekankan dalam soal governance in Islam. Kita kadang-kadang bila soal ini kita remehkan. Rasuah okey, rasuah okey kalau dikategorikan sebagai sedekah. Jadi hal-hal itu yang mengelirukan. Dia tidak ada kesamaran. Wala talbisul haq bil batil. Tu sana. Ni ustaz dah kena cek, saya baca silap baca. Ya, maknanya dia tak boleh kelirukan di antara hak dan batil. Dia tidak samar. Patut jelas. Untuk kelangsungan kita, untuk menyelamatkan negara kita, untuk menaikkan imej umat di sini, kita kena mula dengan satu sikap yang jelas tentang tata kelola. Puasa, semua kita puasa. Tapi kalau puasa itu tidak melahirkan umat yang lebih berkualiti, yang lebih baik, dia punya significance of Ramadan atau maknanya itu tentunya lebih rendah daripada yang kita maksudkan. Ya. Seperti mana sekecil-kecil kes, umpamanya keprihatinan terhadap orang miskin. Saya kalau ditanya, yang saya keras soal rasuah, keras soal bela nasib rakyat miskin ini, sebab apa? Sebab saya kata kita puasa. Puasa ni menahan makan minum, betul. Instill that discipline. Ya. Kata Mufti semalam, saya ingat poin ini dia ulang bagus. Sebab dia kata, benda yang halal boleh makan. Memang kita boleh makan, tapi tak diizinkan. Instill that personal discipline which is spiritual in nature. Jadi untuk apa? Untuk ada kesedaran. First kita tahu ada disiplin, keduanya kesedaran. Ini puasa dah 45 tahun, 50 tahun tak pernah tinggal puasa. Tapi curi duit rakyat ambil lagi. Hak orang miskin masih terabai. Umrah tiap tahun bulan Ramadan tak pernah lepas. Tapi ini maknanya penghayatan tidak ada. Padahal dalam Islam, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Dia ada kaitan dalam Islam ini, penghayatan melalui pengucapan dan amal. Mana ada kita cakap Islam, nak tegakkan Islam, tetapi pengamalannya itu kita boleh kompromi. Asalkan dia bersama, kita boleh kompromi. Ini yang jadi masalah. Saya panas sikit kau bincang soal rasuah ni. Sebab saya fikir jadi ketua ni orang marah kalau rasuah. Ini orang marah sebab lawan rasuah. Aku tak faham. Bengong lah tak boleh sebut.
sebut. Azizah dulu sebut, you tak boleh, tak bengong, bangang tak boleh, PM tak boleh. Macam mana? Bukan istilah lain, tak pandai lah gitu lah. Ya, mana jadi sepatutnya umat itu lebih tegas bila soal ini. Ya. Ada kata keliru tak? Derma macam tadi semalam saya sebut di parlimen. Derma kepada parti boleh. Tak salah. Ya betul. Derma kepada parti boleh. Tapi kalau saya bagi kontrak kepada syarikat A, syarikat A itu bagi kepada parti, itu kan jadi syarat, dia ada remunerations, sama ada pribadi atau syarikat pribadi atau kepada parti. Itu ada kepentingan di situ. Jadi sebab itu kita kena jaga. Sebab itu lebih baik kita keras dan tegas dalam hal ini untuk selamatkan negara. Apatah lagi bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan, kita buat Ramadan tapi kita luluskan umpamanya projek ke kontrak ke pembalakan ke, sama juga. Jadi kita tak boleh ada penghayatan di antara pengucapannya dan ibadah khusus dengan amalan. Sebab tu dari segi pandangan saya, umat Islam ni fail dah bilang apa. Tapi solat, Alhamdulillah, ya mungkin dapat ditingkatkan. Ramadan penuh, tarawih penuh, terutama peringkat awal dan akhir ya. Dia tengah dia cuti sekejap. Saya masa muda tu, masa muda-muda saya masih sekolah, saya milik college, dia kata tak boleh tinggal. First 3 days, last 3 days, and kalau boleh 3 days in the middle. Jadi 3, 6. 9 hari. Yang lain tu okey lah. Ya. Tu pahaman dulu Ustaz, pahaman dulu. Tapi pokoknya ada kesedaran itu. Tetapi bila kita jurus kepada isu governance, tata kelola, kita fail. Tengok macam budaya rasuah yang saya sebut sebagai sistemik. Dia jadi dalam sistem menyeluruh. Cannot. Kenapa makna solat? Solat itu tiang agama. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu kalau disempurnakan dengan sendirinya benteng terkuat lawan kejahatan dan kemungkaran, termasuk kalau dalam soal kenegaraan, tata kelola, soal rasuah. Jadi mudah-mudahan peringatan tiap hari begini, sudah hadir ke majlis, kalau mufti datang boleh, atau kita gili-gili. Nanti saya dah minta Dr. Naim selaraskan dengan ustaz lain untuk datang dan tumpu soal spiritual dan nilai bagaimana ibadah kita itu boleh kita terjemahkan dalam bentuk amal. Ya. Saya sebenarnya pengantar singkatnya sebenarnya. Tapi saya minta nanti mufti bercakap, lepas tu saya dalam 10-15 minit tu saya minta izin nak tinggalkan majlis sebab saya ke lapangan terbang nak ke negeri China. Malam ni buka puasa dengan umat Islam di Hainan dan tarawih di Masjid Hainan. Ini yang boleh jadi esok di Masjid Beijing. Jadi supaya acara tu tak tinggal. Kalau tidak orang kata puasa di Malaysia di luar musafir. Itu easy way out lah, tapi sekurang-kurangnya kita beri semangat dan rangsangan kepada rakan. Jadi saya minta maaf kerana saya kena ada di airport jam 2. Jadi tapi saya ingin gesa semua jabatan, agensi, kementerian adakan Ihya Ramadan. It's very serious. Kalau boleh dicadangkan macam ada proper curriculum. Kalau macam mufti bila datang umpamanya datang 3-4 kali umpamanya selain yang lain, dan ada tajuk-tajuk khusus yang kita boleh tentukan dan kemudian kita boleh dengar dan hadam dan ingat. Dan sebaiknya kalau ada dia cadangkan 1-2 rencana pendek yang kita boleh baca, boleh diedarkan. Itu kan lebih baik. Jadi serius. It's a learning process. Islam ini akan tegak dengan ilmu yang kreatif dan kritis. Dia dengar, tengok sumbernya, dengar hujahnya dan nilai kebenarannya. Dan sebab itu saya ingat kalau boleh satu tazkirah, keduanya tajuk-tajuk yang diperlukan, yang dicadangkan, dan ketiga beberapa risalah yang boleh diterbitkan dengan murah supaya dapat kita baca
amal dan hazam selain daripada tentunya pokoknya Quran lah. Quran bulan Ramadan ini penting. Ya, sebab tu saya peringat diri saya juga lah. Ya. Sibuk solat. Ada masa sikit nak baca. Ni rombongan daripada perolehan lah, segi belanjawan lah, tu KSP lah, so sains sana, sains sini. Saya kata bulan Ramadan, dia kena slow sikit bab itu. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dan doa supaya majlis ini terus jadi soal penghayatan. Ahya ni penghayatan. Itu yang lebih sukar daripada pengucapan. Ingat, istajibu lillah walir rasul iza da'akum lima yuhyikum. Dia test dia itu pada penghayatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.